السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ملأ قلوب أوليائه بمحبته واختص أرواحهم بشهود عظمته وهيأ أسرارهم لحمد أعباء معرفته، فقلوبهم في روضات جنات معرفته يحبرون، وأرواهم في رياض ملكوته يتنزهون، وأسرارهم في بحار جبروته يسبحون، واستخرجت أفكارهم يواقيت العلوم، ونطقت ألسنتهم بجواهر الحكم ونتائج الفهم. سبحان من اصطفاهم لحضرته واختصهم بمحبته، فهم بين سالك ومجذوب ومحب ومحبوب، أفناهم في محبة ذاته وأبقاهم لشهود آثار صفاته، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد منبع العلوم والأنوار ومعدن المعارف والأسرار، ورضي الله تعالى عن أصحابه الأبرار وأهل بيته الأطهار. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين، يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم، وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita sama-sama pada pagi ini mempelajari kitab Al-Hikam karangan Al-Arifu Billah Syekh Ibn Atha'illahi As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Kitab Hikam adalah kitab yang membicarakan tentang ilmu tauhid dan juga ilmu yang menunjukkan kepada kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istilah-istilah dalam kitab Hikam ini perlu kita pahami secara mendalam, dan jangan kita menggunakan istilah tersebut sehingga menyebabkan kita tersasar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ada orang mengajar kita hikam tapi dia tak tahu istilah dalam ilmu tasawuf. Contoh istilah mazhar bagi sifat Allah. Ada orang tak faham sehingga mengajar nampak muka orang tu itulah Allah. Tak betul. Dia jadi syirik sebab dia tak ada ilmu tauhid. Jadi dia tidak ada ilmu tauhid, maka dia kata pandang muka orang cantik itulah Allah. Dia jadi syirik. Dia tidak faham istilah dalam ilmu tasawuf yang dinamakan mazhar bagi sifat Allah. Itu Allah Subhanahu wa taala menzahirkan menerusi ciptaannya, iaitu makhluk-makhluk yang ada. Sekiranya kita terpandang kepada sesuatu yang lebih, sesuatu yang cantik, maka kita terpandang kepada jamal Allah, bukan terpandang itulah Allah, maka syirik kita. Oleh sebab itu mengaji kitab Hikam mesti kita tengok latar belakang orang yang mengajar kitab Hikam tersebut. Adakah dia memahami istilah-istilah ilmu tasawuf
mempunyai kekuatan bahasa Arab yang kuat, kerana kalau kita tersilap hurai menyebabkan rosak akidah kita. Berlakulah hulul, berlakulah ittihadiyah, kerana dikata dalam diri kita ni ada Allah. Nah, susah-susah percaya kat lain, dan pada diri kita ni ada Tuhan. Ini juga akan menyebabkan yang disebut dalam ilmu tauhid, iaitu golongan hululiyah. Golongan hululiyah iaitu Tuhan bergabung dengan diri, menyebabkan mereka ni jadi sesat. Mengajar kita hikam tetapi nak menyebarkan pahaman, iaitu dengan pahaman hakikat yang masyhur dalam negara kita ataupun disebut dalam ilmu akidah ini golongan-golongan batiniyah yang telah dibahaskan oleh Al-Imamul Ghazali yang begitu dalam berkaitan tentang golongan batiniyah yang sesat. Ianya menusuk menerusi ilmu tasawuf. Imam Ghazali telah bahaskan begitu panjang golongan-golongan batiniyah ni. Jadi setengah orang suka mengaji golongan-golongan batiniyah ini, rasa ianya adalah kelainan dengan orang lain, tetapi dia tidak sedar pembelajaran dia itu menyebabkan dia jadi sesat. Dia jadi sesat kerana dia tidak ada basic akidah yang begitu kukuh. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat salbiyah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Maka kita tidak boleh menyerupaikan Allah dengan sesuatu makhluk. Tetapi kalau kita faham Allah nak menzahirkan sifat jamalnya, nak menzahirkan sifat azamat, iaitu sifat azim, iaitu sifat azamat, iaitu kebesarannya, menunjukkan tentang sifat kamalnya, menunjukkan sifat jamal, sifat jalal, keagungan. Jadi kita terpandang kepada makhluk, maka terpandang kepada keagungan Allah, kebesaran Allah, kecantikan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Ini mesti dipahami. Kalau kita nak mengaji ilmu tasawuf dari sudut ilmu akidah, kena mantap. Mesti ada kitab yang kita pegang dari sudut ilmu akidah. Kita pegang pegangan kita kitab Aqidatun Najin. Kita pegang kitab Ad-Durrus Samin, permata yang begitu berharga. Kita pegang kitab Risalatut Tauhid, kitab yang paling mudah. Ataupun kita pegang kitab Bidayatul Hidayah, syarah kepada kitab Ummul Barahin. Baru boleh mengaji ilmu tasawuf, supaya pelajaran kita itu tidak tersasar dalam memahami istilah-istilah ilmu tasawuf. Pada pagi ini kita sambung lagi pembahasan kata-kata hikmah yang ke-40. Al-Imam Al-Arifu Billah Al-Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala berkata, tashawwufuka ila ma batana fika min al-uyub. Tashawwuf yang memberi maksud at-tatallu' lahu, iaitu menilik ataupun al-ihtimamu bihi, mengambil perhatian sungguh, dan juga menilik kepada apa? Ila ma batana fika, menilik kepada dan mengambil perhatian kepada sesuatu yang tersembunyi pada diri kamu. Ma batana mana batin, yang tersembunyi, fika pada diri kamu, ai fika ai fi nafsika, pada diri kamu. Yang tersembunyi itu apa? Minal uyub, itu segala keaiban. Maka kita tatallu', kita perhati sungguh, kita ambil perhatian yang ada di dalam diri kita ini daripada sifat-sifat yang tercela, keaiban yang menyebabkan kita terhalang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, selepas kita memahami kata hikmah yang ke-40 ini, maka selepas ini kita akan melihat kata-kata hikmah yang diajarkan menerusi kitab kita ini, iaitu at-tahliyah bil ma'rifah. Selepas kita bersihkan diri kita ini untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak terhalang cita-cita kita dan hasrat kita nak sampai kepada Allah,
Selepas itu hendaklah kita hiaskan dengan apa? Nak hiaskan dengan ma'rifah, sebagaimana kata-kata hikmah yang ke-41 yang kita bahas sebentar lagi. Khairun min tashawwufika. Jadi khabar kepada tasyawuf itu adalah terlebih baik. Khair ini adalah asal kalimatnya akhyaru. Akhyar, iaitu memberi maksud terlebih baik. Kerana bahasa Arab ini ada kalanya tidak dibaca sedemikian rupa kerana lissiqal, berat lidah nak menyebut akhyar, akhyar, maka ditukarkan, dinamakan inqilab, bertukar bacaannya menjadi lebih mudah, itu disebut khair. Khair, khair ini ialah sesuatu yang terlebih baik. Contohnya as-salatu khairun minan naum. Mana as-salatu akhyaru minan naum, semayang itu adalah terlebih baik daripada tidur. Dia punya terjemahan as-salatu khairun minan naum, ay as-salatu akhyaru minan naum. Semayang itu adalah terlebih baik. Tetapi payah di dalam sudut bahasa Arab, lidah kita nak menyebut akhyar, akhyar, maka diringankan bacaannya menjadi khair. Kaifa haluka ya akhi? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah ana mustaqirun fil khair. Aku dalam keadaan tetap, keadaanku itu bi khair, terlebih baik. Kalimah khair. Maka menerusi kata-kata hikmah ini menunjukkan bahawa melihat kepada diri, melihat kepada keaiban pada diri kita, itu adalah terlebih baik. Terlebih baik di sudut mana? Min tashawwufika, daripada syuf, daripada memandang, daripada berhajat ataupun mengambil perhatian ataupun menilik, ila ma hujiba anka minal ghuyub, daripada sesuatu yang terhijab daripada engkau, daripada benda-benda gaib. Iaitu kita beribadat bukan nak dirungkaikan benda-benda yang terhijab, seperti kita nak karamah bila beramal sebenarnya rupa, iaitu terhijab, yang hijab sebelum ini dirungkaikan, dibuka dan disingkap oleh Allah. Ternampak arasy Allah, ternampak syurga Allah, ternampak neraka Allah, ternampak malaikat, ternampak macam-macam. Bukan itu. Tetapi kita beribadat adalah bertujuan untuk memperbetulkan segala aib-aib kita, segala kekurangan yang ada, itu adalah lebih baik. Itu adalah lebih baik, yang disebut sebagai mukhlishina lahuddin, mereka yang beribadat dalam keadaan benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapaikan kedudukan sedemikian rupa, maka para alim ulama tasawuf menyebut mestilah mengikut kaedah-kaedah yang akan disebut sebentar lagi. Di antaranya qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Ay istiqamah berarti tetap dalam ubudiyah. Istiqamah berarti tetap dalam ubudiyah. Dalam ilmu tasawuf, istilah ubudiyah ini adalah merupakan kedudukan yang kedua. Kedudukan yang pertama dinamakan ibadah, iaitu seperti kita semayang, kita berpuasa, kita mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, ya, mengerjakan ibadat. Tetapi belum tentu orang yang semayang tu rasa takut kepada Allah. Belum tentu orang yang semayang itu benar-benar rasa cintanya kepada Allah. Belum tentu orang yang semayang tersebut benar-benar merasakan begitu rindu nak bertemu dengan Allah. Sekadar dia semayang. Lepas semayang, mata pun dia tak jaga, mulut pun dia tak jaga, hati pun dia tak jaga, maka semayang dia kedudukannya sebagai ibadah sahaja. Ibadah. Tetapi untuk sampai kedudukan yang kedua, yang dinamakan kedudukan ubudiyah, ianya memerlukan iman yang mantap. Maka bukan setakat digabungkan syariat, tetapi digabungkan dengan ilmu, iaitu seterusnya ilmu haqiqah nama dia. Ilmu haqiqah iaitu ilmu hakikat yang sebenarnya. Dia semayang, dia solat ini mencarikan keridaan Allah,
Dia solat ini untuk mendapatkan keampunan Allah. Dia solat ini untuk mendapatkan rahmat Allah. Dia solat ini untuk mendapatkan kelebihan daripada Allah, untuk mendapatkan kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sentiasa menjaga segala syariat selepas mendirikan solat, sebagaimana dia jaga dalam semayang, segala pandangannya, segala ucapannya, segala bacaannya, semua dijaga. Maka orang ni dinamakan maqam ubudiyah ataupun maqam hakikat. Dan ditambah pula kedudukan yang ketiga yang disebut dalam hadis, iaitu maqamul ihsan. Tadi Islam, iman, kemudian ihsan. Ihsan ini disebut maqam ubadah namanya. Maqam ubadah, iaitu beribadatlah kamu, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ubudiyah kepada Allah ini ka'annaka tarah, seolah-olah kamu lihat Allah. Ataupun di dalam ilmu tasawuf dihuraikan, kamu beribadat kepada Allah kerana kamu nampak Allah. Nampak di sudut mana? Nampaknya nikmat Allah, nampaknya kebesaran Allah, nampaknya keampunan Allah, nampak kelebihan limpahan kurniaan Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak nampak dengan mata hatimu sedemikian rupa, maka kena ingat bahawa fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah senantiasa melihat kamu. Setiap pergerakan kamu dilihat oleh Allah. Maka kedudukan ini dinamakan maqamul ihsan, ataupun disebut maqamut tahaqquq, ataupun disebut maqamul ubadah. Maqam ubadah. Jadi disebut dalam kitab kita untuk sampai kategori yang kedua yang dinamakan maqam ubudiyah, ianya perlulah istiqamah. Perlu istiqamah. Istiqamah berarti tetap dalam ubudiyah. Sebab apa dia boleh istiqamah? Kerana dia beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada benda yang gaib, beriman kepada para malaikat, beriman sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Tidak berubah iman kepercayaannya kepada Allah, ketuhanan Allah, kekuasaan Allah dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam sihat ataupun sakit, senang ataupun susah, suka atau duka, kaya atau miskin, ini sama saja. Keadaannya adalah mustaqim. Istiqamah diambil daripada kalimah istaqama yastaqimu istiqamatan, fahuwa mustaqimun wa dhaka mustaqamun istaqim, la tastaqim mustaqamun mustaqamun. Ini timbangan dalam ilmu saraf. Asal kalimahnya ialah qama, kemudian pertambahan alif, sin dan ta. Maka jadilah istiqama, istaqama, istaqama, istaf'ala, istaqama yastaqimu, istaf'ala yastaf'ilu, istaqama yastaqimu, istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, istaqama yastaqimu istiqamatan. Diambil daripada kalimah qama, berdiri. Mana orang yang istiqamah ini dia tetap tidak berganjak, sama ada ia senang ataupun dia susah, ataupun dalam keadaan sakit, ataupun dalam keadaan ianya sihat. Istiqamah, istaqama yastaqimu istiqamatan. Istiqamah ini dihuraikan oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala. Syekh menyebut alamatul istiqamati an yura'iya asyrata asya'a. Alamatul istiqamah ay alamatul istiqamah, tanda istiqamah itu an yura'iya asyrata asya'a faridatan ala nafsih. Hendaklah seseorang itu memelihara 10 perkara ini menjadikan keperduan ke atas diri dia. Jadi orang yang nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ni, nak sampai kedudukan yang dinamakan kedudukan ubudiyah, benar-benar mengabdikan diri kepada Allah. Syekh Imam Abu Lais As-Samarqandi menyebut dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai, menyatakan tanda-tanda istiqamah ini ada 10. Yang pertama, hifzul lisan, memelihara lidah. Memelihara lidah daripada apa? Anil ghaibati, daripada anil ghibah, anil ghibati.
hifzul lisan 'anil ghibah, iaitu memelihara lidah daripada mengumpat. 'Anil ghibah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hujurat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan tidak mengumpat sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Maka tanda orang yang al-istiqamah ini, dia tidak akan melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Ini orang istiqamah, orang yang nak sampai ke kedudukan ubudiyah. Dia tak akan nak mengumpat sesama. Siapa yang kuat berzikir, kuat semayang, tetapi tidak mentahliyahkan, tidak membersihkan dan mengindahkan dirinya, iaitu masih lagi dalam diri ni tidak jaga dari sudut lidah. Lidah berzikir tapi tidak jaga lidah yang telah dimaniskan dengan zikir, kemudian selepas itu dipahitkan dengan dosa, la yanfa', tidak memberi manfaat. Maka kaedah yang pertama, tanda-tanda orang yang istiqamah, hifzul lisan. Dia peliharakan lidah dia daripada ghibah, daripada mengumpat. Yang kedua, dia jaga lidah dia ini, dan seterusnya, al-ijtinabu an su'iz zanni, maka hindarkan daripada buruk sangka. Kita buruk sangka dengan orang ni begini, orang ni begini, kita punya persepsi ni begini, kita buruk sangka dengan orang, sedangkan sahabat kita tidak begitu. Buruk sangka ini hukumnya berdosa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Quranul Karim dalam suratul Hujurat ayat 12 juga, ijtanibu katsiran minaz zanni, jauhkanlah sekalian kamu, jauh yang begitu banyak daripada apa? Daripada buruk sangka. Inna ba'daz zanni ismun, kerana sangka-sangka ni boleh membawa kepada dosa. Kita sangka begini, kecuali sangka yang dibenarkan oleh hukum syarak, iaitu contohnya kereta kita, motor kita ni, kita kunci dia. Motor kita tak kita kunci kat situ, sebab kita buruk sangka orang sini ada pencuri. Jeffrey, kamera semua ni, laptop, ni, handphone semua ni tak letak di belakang. Sebab apa? Sangka buruk ada orang nak mencuri. Itu dibenarkan, kerana untuk menyelamatkan diri. Tetapi sangka buruk kepada seseorang yang tidak menzahirkan, kita nampak kawan kita sangka buruk kat dia, begini, benda tu tak ada berlaku kepada dia, tetapi kita tafsirkan, kita gambarkan begini, itu tak boleh, itu berdosa. Dan Nabi SAW bersabda, iyyakum wasu'az zanni, hindarilah diri kamu daripada buruk sangka, fa innahu akdzabul hadis, sesungguhnya sedusta-dusta perkataan, iaitu sangka buruk dengan orang. Yang ketiga, al-ijtinabu 'anis sukhriyah. Orang yang istiqamah ini, dia menjauhkan daripada suka menjengkah orang, menghadik orang, marah-marah orang, maki orang dan sebagainya. Ini bukan tanda orang istiqamah. Tanda orang istiqamah. La yashar qaumun min qaumin. Jangan kita nak mempelekehkan seseorang. Barangkali asa an yakunu khairan minhum, barangkali mereka terlebih baik daripada kita. Kita perkecilkan orang, kita pelekehkan orang, kita herdik orang dan sebagainya, sedangkan orang tu adalah lebih baik. Kita bercakap begini, barangkali orang tu adalah lebih baik. Orang yang tanda istiqamah tadi, dia tinggal benda ni sebab ini adalah larangan Allah. Dan yang keempat, ghaddul basari 'anil maharimi, menundukkan pandangan daripada memandang kepada benda yang diharam oleh Allah. Maka orang yang wara' ini, orang yang istiqamah, iaitu ar-rajulul mustaqim, lelaki ataupun hamba Allah yang istiqamah ini, dia sentiasa menundukkan pandangan daripada memandang kepada yang haram. Bagaimana firman Allah Ta'ala, qul, katakanlah wahai Muhammad,
lil mu'minina ay yaghuddu min absarihim, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menundukkan pandangan kamu daripada memandang benda-benda yang diharam oleh Allah. Yang kelima, sidqul lisan, benar dari sudut lidahnya. Cakap ni cakap benar, tak pernah nak gelentong-gelentong ataupun buat-buat cerita. Nak sedapkan ceramah, kita buat cerita-cerita. Yang cerita tu kita reka sendiri. Sedangkan tidak berlaku pun. Jadi kita nak sedapkan ceramah, kita masuk cerita-cerita yang karut-karut, supaya orang pun rasa seronok mengaji apa semua. Benda ni satu penipuan. Kita telah menipu audiens yang ada, kita telah menipu orang yang hadir nak mengaji. Orang sangka betul Ustaz Syukri ni cakap begini-begini, sedangkan Ustaz Syukri gelentong. Dia tak istiqamah. Nak menjadikan ramainya anak murid, ramainya orang mengaji dengan dia, maka tiap-tiap mengajar ada cerita. Cerita-cerita yang direka-rekakan, dia pembohong besar. Tak ada sidqul lisan. Apatah lagi kalau bercakap dengan orang, kita suka gelentong orang, kita cakap benda-benda yang bohong, ataupun dalam suasana sekarang ini kita hantar WhatsApp, kita masuk dalam Facebook dan sebagainya, benda-benda yang tidak benar, maka hukumnya adalah orang ini tidak istiqamah lagi. Tidak istiqamah dari sudut beribadat, maka dia tidak akan sampai menuju kepada Allah, maka dia belum kenal siapa Allah yang sebenar. Kalau dia kenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sahut seruan Allah dalam Al-Quranul Karim. Ya Allah berfirman, "Idza qultum fa'dilu." Apabila kamu mengucapkan sesuatu, maka hendaklah kamu berlaku adil. Bercakap biar cakap benar. Wasadisu, yang keenam, al-infaqu fi sabilillah, iaitu membelanjakan harta untuk fi sabilillah. Belanjakan harta untuk fi sabilillah, bukan untuk yang lain, tetapi fi sabil. Nama pun sabil. Sabilah jalan. Kita membelanjakan pada jalan Allah, maka dengan cara itu kita akan mendapat satu jalan, yang jalan itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diradai oleh Allah. Oleh sebab itu disebut fi sabilillah. Fi sabilillah. Contoh, kita infakkan kepada orang yang menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu itu, dia kenal Allah, dia beribadat kepada Allah. Kita membantu dia ni supaya dia dapat sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang dilakukan, dengan ilmu yang diamalkan, maka dia akan mendapat keredaan Allah, keampunan Allah. Kita membelanjakan perkara tersebut, maka Allah lorongkan jalan kita sampai ke hadrat Allah, merasakan keikhlasan, merasakan keseronokan, merasakan kepuasan beribadat kepada Allah. Al-infaq fi sabilillah. Wasabi'u, yang ketujuh, alla yusrifa, jangan mubazir. Orang Islam tidak suka mubazir. Orang Islam tidak boleh mubazir. La tubazzir tabzira, jangan sekali-kali kamu mubazir. Ekonomi, mengajarkan kita berekonomi gitu. Islam mengajarkan menerusi ayat Quran, menerusi ayat ya Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu kalau kita tengok orang-orang yang bukan Islam, kalau dia kaji betul-betul Islam, maka dia boleh masuk Islam. Pasangan suami isteri di Singapura, kan, dia kaji semua agama, kaji. Ada sahabat dia kata, cuba kau kaji pula Islam. Dia bagi Quran terjemahan dalam bahasa Inggeris, baca, dua-dua masuk Islam. Jumpa Habib Hassan, yang selalu datang di negeri kita ni, terus tanya beberapa soalan, Habib Hassan pun jawab, dan dia begitu yakin dengan Islam, terus ambil syahadah dengan membaca terjemahan Quran. Dia telah mengkaji semua agama, baca Quran daripada awal sehingga akhir, tengok terjemahan, boleh yakin dengan Islam. Dan jumpa ulama yang saleh min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terserlah nur di mukanya, barangkali terpandang saja Habib Hassan, sejuk hati.
Ini terpandang dengan kita langsung tak jadi nak ambil syahadah. Dia terpandang muka Habib Hasan. Allahu Akbar. Terus mengambil syahadah. Mengambil syahadah. Allahu Akbar. Ini ahlul zikir kan. Orang yang bila berjumpa saja sejuk hatinya, terpandang orang ulama ni sehingga boleh mengambil syahadah. Sebagaimana Imam Abu Hasan As-Sazuli rahimahullahu taala, seorang ulama yang alim berketurunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan Hizbul Bahri. Hizbul Bahri, Hizbun Nasri. Kerana anak murid ni betul-betul nak pergi mengerjakan ibadat haji, tapi wukuf di Arafah semakin hampir. Kalau nak ikutkan perjalanan daripada Mesir nak sampai ke Jeddah, nak pergi ke Jeddah ni, makan masa lebih kurang 7 hari. Kalau dulu main kapal layar lama, barangkali mungkin dalam masa 2 minggu. Sekarang pun kalau kita naik kapal biasa pun hampir 4 hari. Kita di tengah laut. Itu kapal yang laju tu. Kalau dulu guna kapal layar, tapi anak murid ni kata nak pergi juga. Naik kapal daripada disebut Damanhur, makna dekat dengan Iskandaria. Dekat dengan Iskandaria, tetapi nahoda kapal kata dia adalah beragama Masihi Kristian. Dia kata, Syekh, angin tak bertiup, bulan depan baru boleh. Bulan depan mana orang dah habis haji. Maka Imam Abu Hasan As-Sazuli rahimahullah ta'ala tidak mau, maknanya anak murid ni hampa, takut-takut itulah maknanya yang terakhir baginya, nanti tak sempat nak kerjakan haji, tak sempat mengerjakan ibadat haji. Ada sahabat saya pergi ke Riyadh baru ni, saya kata barangkali inilah kali terakhir Datuk umrah, buatlah umrah banyak-banyak. Betul kali terakhir. Orang ni meninggal dunia, nampak sihat tapi meninggal dunia. Saya pun main-main cakap kadang, barangkali ini kali terakhir mengerjakan umrah. Buat banyak-banyak, buat untuk diri sendiri, buat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali, dan untuk ibu dan bapa. Datuk lepas tu tambah. Dia pun percaya cakap saya, Ustaz Syukri cakap, dia pun buat. Untuk diri dia, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Abdullah bin Umar pernah melakukan umrah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali. Berkali-kali para Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, hatta Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma juga melakukan korban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk korban Rasulullah 700 bahagian kalau kita ni, untuk diri 700 lagi untuk bahagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 700 lagi bahagian untuk ibu, 700 lagi bahagian untuk bapa. Tadi ada satu soalan tanya, boleh tak korban untuk si mati? Dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala terdapat 2 pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan tak boleh. Ini yang dipegang oleh al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, pandangan beliau yang terakhir, sebagaimana yang termaktub dalam kitab beliau yang terkenal Minhajul Talibin di Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, sehingga ulama-ulama mengambil pandangan al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab-kitab fiqh yang masyhur dalam negara kita. Di antaranya Matlul Badrain. Matlul Badrain, Syekh Ismail ini Syekh telah mengambil pandangan al-Imam Nawawi yang terakhir, iaitu korban untuk si mati tak boleh. Hujahnya, hujah, kerana korban untuk si mati ni, bila kita nak korban mesti ada serah wakil. Macam mana pula kita nak sembelih korban sedangkan tak ada wakil? Sedangkan tak ada wakil. Orang yang meninggal dunia, dia nak wakil macam mana kat kita? Sebab dia dah meninggal dunia. Kecuali ianya wasiat. Maka dengan wasiat itu telah menyerahkan wakil untuk menyembelih. Ini pandangan Imam Nawawi. Imam Nawawi pegang begitu.
Adapun pandangan ulama Syafi'i yang lain, di antaranya Imam Abu Hasan Al-Ibadi rahimahullahu taala menyatakan orang yang meninggal dunia ini sedang menunggu-nunggu pahala daripada ahli keluarganya. Kalau haji pun boleh kita lakukan untuk si mati, dinamakan al-hajju anil ghair, ataupun haji badal orang sebut, ganti untuk orang lain. Ataupun orang lain nak lakukan ibadat haji untuk kita, tetapi mestilah dengan kebenaran ahli waris. Macam ayah saya sudah meninggal dunia, tiba-tiba ada sahabat-sahabat dia kata, "Ustaz, anak nak buat haji untuk arwah ayah Ustaz." Ahlan wa sahlan. Tapi mesti kebenaran dengan ahli waris. Mesti kebenaran daripada ahli waris. Maka dalam bab lain, kebenaran ahli waris dibenarkan sebagai ganti kepada si mati. Oleh sebab itu Al-Imam Abu Hasan Al-Ibadi menyebut ahli waris boleh melakukan ibadat korban untuk si mati, kerana itu adalah afdal sedekah yang pahalanya diserahkan kepada si mati. Ini pandangan di kalangan ulama Syafi'i ada dua. Yang pertama Imam Abu Hasan Al-Ibadi. Adapun di kalangan mazhab Hanafi menyatakan bahawa boleh dilakukan ibadat korban kepada si mati, kerana itu adalah satu ibadat sedekah yang paling afdal, yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain kecuali musim haji, bulan haji ini. Begitu juga pandangan di kalangan mazhab Maliki dan juga Ahmad Ibn Hanbal. Mereka berhujahkan perbuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana ada 2 ekor kambing. Satu ekor kambing Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah hadhi udhiyati wa udhiyatu man amana billah min ummati, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah korbanku dan korban bagi hamba umatku yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang tidak syirik. Maka bila disebut umat ni, ada umat yang meninggal dunia, ada umat yang tidak meninggal dunia. Kemudian seekor lagi, ini korbanku dan korban untuk ahli keluargaku. Ini hujah sebagian ulama. Adapun Imam Nawawi menyebut bacaan Nabi SAW itu bukan menunjukkan melakukan untuk si mati, tetapi pahalanya akan sampai kepada si mati. Contohnya, kalau saya mengorbankan seekor kambing dan saya berniat ketika korban itu untuk pahalanya diberikan kepada semua ahli keluarga, terhasil ia. Tapi korban untuk seorang, contoh saya korban kambing untuk seorang, tapi pahalanya dilimpahkan kepada ahli keluarga, berdasarkan hadis itu. Bukan maknanya seekor kambing boleh untuk 7 orang ahli keluarga. Saya tengok dalam YouTube, dia tak faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia pelak-pelak cakap Arab, tapi dia tak faham. Imam Nawawi menyebut dari sudut pahalanya adalah sampai memadai seorang ahli keluarga, seorang melakukan korban, tapi pahalanya akan dapat satu keluarga. Dari sudut pahala, dari sudut pelaksanaan, ada seorang, setiap seorang-seorang, begitu. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada ulama memandang kepada umum hadis itu menunjukkan bahawa boleh dilakukan ibadat korban kepada si mati, sebab Nabi SAW bersabda, inilah korbanku dan korban bagi umat-umatku. Bagi umatku, mana ada umat yang Islam, ada umat yang hidup, dan ada umatnya yang meninggal dunia. Ini yang dipegang di kalangan mazhab yang lain. Adapun di kalangan mazhab Hanafi menyatakan bahawa sesungguhnya sekiranya si mayit ataupun arwah ini, orang yang meninggal dunia, mewasiatkan, maka bagi ahli waris tidak boleh mengambil bahagian daripada korban tersebut. Contohnya, meninggal dunia, dia kata bila bapa meninggal dunia, buat tiap-tiap tahun korban untuk bapa, maka hendaklah diambil daripada harta pusaka. Daripada harta pusaka diambil untuk dilaksanakan korban. Sekiranya diambil daripada harta pusaka, maka ahli waris tidak boleh mengambil bahagian
daripada ambil daging daripada korban tersebut, mazhab Hanafi. Tetapi kalau ahli keluarga tersebut dengan keadaan mutatawwi', dia sendiri yang nak lakukan korban untuk si mati, maka dia boleh ambil daging. Boleh ambil daging. Ini pembahasan di kalangan 4 mazhab. Ala kulli hal, dalam keadaan mana pun, kalau orang tu nak buat, ahlan wa sahlan lah. Barangkali dia pakai pandangan Imam Abu Hasan Al-Ibadi rahimahullah ta'ala di kalangan mazhab Al-Imam Syafi'i. Siapa yang berpegang contohnya, nak pegang pandangan Imam Nawawi, silakan. Sebab di negeri kita tidak ada fatwa. Tak ada fatwa yang mengikat. Berbeza negeri Kelantan, mempunyai fatwa yang telah mengikat, iaitu tidak boleh melakukan ibadat korban kepada si mati melainkan dengan wasiat. Ini telah digazetkan fatwa kerajaan negeri Kelantan. Maka berdasarkan hujah-hujah yang telah saya sebutkan tadi. Sama balik pembahasan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya yang ke-9. Yang ke-8. Maka hendaklah memberi nafkah ataupun membelanjakan pada fi sabilillah, kemudian jangan melakukan pembaziran, kerana pembaziran ini bukan perbuatan orang Islam. Dan yang ke-8 tanda orang istiqamah ni, alla yatlubal ulu wal kibir li nafsi. Jangan dia ni menuntut kedudukan dan juga ada sifat takabur pada dirinya. Oleh sebab itu sesuai apa yang disebut dalam kitab kita. Jadi orang yang istiqamah ini, rajul mustaqim, al-abdul mustaqim, dia tidak nak supaya ianya diangkat-angkat, didewa-dewakan, dimulia-muliakan. Dia tidak ada dalam hati dia begitu. Ini orang mustaqim. Dan seterusnya yang ke-9, al-muhafazatu ala salawatil khamsi. Yang ke-9 tanda orang istiqamah, iaitu sentiasa memelihara melakukan sembahyang 5 waktu. Sembahyang pada awal waktunya, menjaga betul-betul sembahyang yang dilaksanakan, rukun, sunat semua dijaga sebagaimana yang dilakukan dan dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi cerita Imam Abu Hasan Sazuli kan, tertinggal. Al-Imam Abu Hasan As-Sazuli rahimahullah ta'ala, ini ulama yang warak kerana istiqamah beribadat kepada Allah. Allah berikan kemuliaan kepada beliau, sehingga bila Syekh terlelap termimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternampak Allah bukakan hijab, Allah muliakan Imam Abu Hasan As-Sazuli rahimahullah ta'ala. Maka terbuka hijab. Bila terbuka hijab, maka Nabi SAW telah menyuruh kepada Imam Abu Hasan As-Sazuli, bacalah Ismul Azam, nama Allah yang agung. Maka Allah ilhamkan Al-Imam Abu Hasan As-Sazuli rahimahullah ta'ala membaca nama-nama Allah ni, menyebut nama-nama Allah, dan dalam waktu yang sama berdoa kepada Allah Ta'ala, sehinggalah jadi Hizbul Bahri. Ya Aliyu, Ya Azim, Ya Halimu, Ya Alim, Anta Rabbi wa ilmuka hasbi, fa ni'ma Rabbu Rabbi, wa ni'mal hasbu hasbi. Nas'alukal ismata fil harakati, was sakanati, wa khatarati, wa anfasi. Sampai habis panjang Hizbul Bahri. Bila dibaca ni, tiba-tiba angin bertiup. Layar ni pun dipusingkan, bertiup terus sampai ke Jeddah, dan anak murid semua boleh dapat mengerjakan ibadat haji pada tahun itu. Sehingga nahoda kapal yang beragama Kristian ini begitu hairan dan takjub melihat kelebihan yang Allah berikan pada Imam Abu Hasan Sazuli, terus mengambil syahadah. Pulang daripada haji pun begitu juga. Maka semua ahli keluarga nahoda ni pun memandang kepada muka Syekh, terus masuk Islam. Ahli zikir. Ahli zikir. Kita ni banyak cakap dia seumpama tank kosong. Banyak cakap seperti tank kosong, tapi tak ada apa-apa pun. Adakah berani kita katakan ulama-ulama yang soleh ini sesat? Sehingga orang boleh pandang muka dia,
rasa sejuk hati dan nak mengambil syahadah. Imam Abu Hasan As-Sazuli rahimahullah ta'ala, ini orang yang istiqamah beribadat, Allah muliakan dia. Dan yang ke-10, al-istiqamatu ala sunnati wal jamaah. Ini penting, iaitu istiqamah di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak payahlah ambil pahaman-pahaman yang lain, ambil akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, wa anna hadha sirati mustaqiman, wa anna hadha sirati, ini jalanku, sirat, mustaqiman, dalam keadaan mustaqim, lurus, fattabi'uhu, maka kena ikut jalan yang telah diwahyukan oleh Allah, wala tattabi'us subula, dan jangan ikut jalan-jalan yang lain, fatarfarraqa bikum an sabilih, berpecah kamu. Kenapa orang Islam sekarang berpecah? Kerana tidak berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Kalau pegang Quran dan sunnah, ikut akidah ahli sunnah, tak adalah berpecah sebagaimana sekarang. Sebagaimana sekarang ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sambung balik. Kata-kata hikmah yang ke-41. Kata hikmah yang ke-41 ini, iaitu Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nak menyebut bahawa selepas kita kosongkan diri kita ni, selepas kita kosongkan, kita bersihkan, pandang segala keaiban, kecacatan diri kita ni, kita bersihkan, apa hasilnya? Maka hasilnya ialah ma'rifah. Kalau kita buangkan semua ni, sifat-sifat mazmumah, buang semua ni, apa hasilnya? Hasilnya ialah ma'rifah. Maka hendaklah kita hiasikanlah ia dengan ma'rifatullah, iaitu dengan ma'rifah pada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala, al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nazari ilaih, law hajabahu syai'un lasatarahu ma hajabahu walau kana lahu satirun lakana liujudihi hasirun wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahirun wa huwal qahiru fawqa ibadih. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal qahiru fawqa ibadih, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Al-haqqu wa huwal qahiru fawqa ibadih, surah Al-An'am ayat 18. Mengambil iltibas namanya, iqtibas, ambil ayat Quran dijadikan satu kata-kata hikmah, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Ini di antara amalan para alim ulama yang dinamakan ayatul hifzi, bermula pada ayatul kursi. Sehabis kita baca ayat kursi, wala yaudu hifzuhuma, dia ada hifzu, wa wala yaudu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin wa huwal qahiru fawqa ibadih yursilu alaikum hafaza inna rabbi ala kulli syai'in hafiz inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun wa kunna lahum hafizin Allahu hafizun alaihim wa ma anta alaihim biwakil wa indana kitabun hafiz likulli awabin hafiz. Ini dinamakan ayatul hifzi. Di dalam Quran dia ada ayatul hifz, itu ayat yang hifz disebut oleh para alim ulama, termasuk Syekh Ahmad Patani rahimahullah ta'ala. Amalan harian bagi para alim ulama apabila dibacakan ayat kursi dan digabungkan dengan ayat-ayat yang menyebut hifz dalam Quran, wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin wa huwal qahiru fawqa ibadih yursilu alaikum hafaza inna rabbi ala kulli syai'in hafiz inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun wa kunna lahum hafizin Allahu hafizun alaihim wa ma anta alaihim biwakil wa indana kitabun hafiz likulli awabin hafiz. Semua hafiz. Kerana Syekh Ahmad Patani rahimahullah ta'ala, pengarang kitab Faridah, menyatakan satu kisah. Ada orang alim ni, dia
tiap-tiap malam baca ayatul hifzi. Satu malam dia terlupa baca, ngantuk sangat, tidur. Tapi bila terjaga, dia pun baca balik ayat ni. Ketika bila Syekh nak semayang fardu subuh, tengok ada orang depan rumah dia. Ke kiri tidak, ke kanan pun tidak, cekat begitu. Dia kata, siapa kamu? Dia kata, Syekh, saya mula-mula nak masuk rumah Tuan Syekh. Sebenarnya jadi saya pun pecahkan dinding, tembok, masuk rumah. Masuk, macam pagar masuk. Tapi bila tiba-tiba tertutup, depan tak nampak, belakang pun tak nampak, pagar ni pun semua tertutup. Syekh kata, sesungguhnya telah kupagarkan rumahku ini dengan ayatul hifzi. Kalau kamu nak lepas, bertaubat kepada Allah Ta'ala, jom ikut aku semayang subuh sama-sama. Orang ni pun terus minta maaf, takkan buat lagi. Syekh kata, ya Allah, ikut aku, dan menjadi anak murid baik selepas itu. Ayatul hifzi namanya. Ayatul hifzi. Di antaranya termasuk ayat wa huwal qahiru fawqa ibadih yursilu alaikum hafazah inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sama balik kita. Al-haqqu laysa bimahjub. Ini natijah daripada kata-kata hikmah sebelum ini. Al-haq iaitu Allah. Di antara nama Allah ialah Al-haq. Al-haqqul mubin. Al-haqqu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin al-haqqul mubin. Al-haq iaitu Allah Subhanahu wa taala, laisa bimahjub, tidak terhijab. Dalam kaedah bahasa Arab, laisa dia ada khabarnya, dinamakan nawasih inna. Laisa bimahjub, contohnya lastu qaiman, aku tidak berdiri. Tapi kalau saya sebut lastu biqaimin, saya betul-betul tak berdiri, sebab dikhabarkan dengan huruf jar. Contoh, Nabi SAW ketika mana dalam peristiwa di Gua Hira, malaikat Jibril berkata, Iqra ya Muhammad, ma ana biqari'in. Ditambahkan ba. Ma ana ay lastu ana biqari'in, aku tak tahu apa nak baca. Bila kita faham kaedah bahasa Arab, laisa bimahjubin, memang Allah tidak terhijab. Yang hijabnya wa innamal mahjubu anta. Yang terhijabnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan terhijab oleh sesuatu, sebab tidak mungkin adanya sesuatu yang dapat menghijabkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia hurai panjang. Wa innamal mahjub, sebaliknya manusia itulah yang terhijab sehingga tidak dapat melihat adanya Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak terhijab, tetapi yang menghijabkan kita ialah dosa kita. Dosa kita ni yang menyebabkan kita terhijab. Dosa ini menyebabkan tersingkapnya hawa nafsu. Hawa nafsu ni dia asal tertutup. Nak menyingkapkan, terserlah dia ialah kerana dosa. Oleh sebab itu bila dosa ini kita lakukan, nafsu ini dia terserlah. Maka ketika itu bila dia terselah, dia akan menyelami masuk dalam perbuatan syaitan. Bila dia sudah menyelam terus dalam perbuatan syaitan dan juga perbuatan binatang, seperti dia sukakan dunia, dia sukakan megahkan dengan kedudukan dan riya, ujub dan semua sifat-sifat mazmumah ni, menyebabkan terhijab dia. Menyebabkan terhijab. Sebab apa kita ni terhijab? Sebabkan dosa. Sebab dosa kita begitu banyak dan menyebabkan nafsu kita ini telah menyelami, maknanya telah bersekongkol dengan syaitan dan telah menjadikan sebati tertutup terus. Dia tertutup terus. Itu disebut oleh Syekh kita,
Yang menyebabkan tertutup itu ialah kamu sendiri. Sebab sekiranya ada sesuatu yang menghijabkan Allah, berarti sesuatu itu dapat menutup Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menutupnya. Walau kana lahu satirun, sekiranya adalah bagi Allah itu satir, tirai, lakana li wujudihi hasirun, nescaya adalah adanya Allah itu terbatas. Hasir adalah terbatas. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Dia tidak tertentu. Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas kepada masa, tidak terbatas kepada tempat. Kalaulah kita kata Allah bersemayam di atas aras, maka Allah terbatas di atas aras. Mana Allah ni mahdud, mustahil, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Kalau kita kata begitu, lakana, nescaya Allah itu adalah hasir, yakni terbatas. Mustahil. Kita belajar ilmu tauhid, mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Lakana li wujudihi hasirun, dia kata. Nescaya adanya Allah itu terbatas. Wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahir. Maka kalau dapat membatasi sesuatu, maka dialah yang berkuasa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Cuba kita tengok terjemahannya. Terjemahannya dia jadi panjang. Sebab sekiranya ada sesuatu yang menghijabkan Allah, berarti sesuatu itu dapat menutupi Allah. Dan andai kata ada tutup bagi Allah, berarti wujud Allah itu terkurung, terbatas, hasir. Dan sesuatu yang mengurungkan itu dapat menguasai. Makalah ada sesuatu, contohnya ada yang menghijabkan Allah Subhanahu wa taala, maka benda itu yang telah menguasai Allah. Sedangkan Allah yang menguasai ke atas sesuatu. Mustahil sesuatu meliputi ataupun menguasai Allah. Sebenarnya Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-An'am ayat 18, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Padahal Allah berkuasa atas semua makhluknya. Semua makhluknya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kata-kata hikmah ini ialah hasil daripada kita membersihkan diri daripada perkara aib, maka menghasilkan ma'rifah kita, iaitu ma'rifatullah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebagai penutupnya, nanti saya huraikan pada pengajian yang akan datang kata hikmah yang kita baca pada pagi ini, iaitu kata hikmah yang ke-41. Sebagai penutupnya, Luqmanul Hakim rahimahullah, Luqmanul Hakim radhiyallahu anhu, ketika mana nak meninggal dunia, sempat berwasiat kepada anaknya berkaitan tentang tauhidnya. Di antara kata-kata hikmah yang diucapkan oleh Luqmanul Hakim radhiyallahu anhu, ya bunayya, wahai anakku, dia kata, wahai anak kesayanganku, kasiran ma usituka ila hadil ghayah, aku telah banyak mewasiatkan kepada kamu, tapi ini aku nak wasiat lagi. Sekarang ni ada 3 perkara. Itulah ilmu orang-orang yang terdahulu dan juga ilmu orang-orang yang terkemudian. Yang pertama, alla tashghal nafsaka bid dunya. Jangan kamu menyibukkan diri kamu dengan dunia, melainkan kadar yang baki bagi umur kamu. Itu satu kata hikmahnya. Kita ni lebih-lebih dunia ni kita cari, sedangkan baki umur kita ni sikit je. Carikan akhirat gitu. Ini orang yang kenal Allah. Yang disebut dalam kitab kita tidak terhijabnya. Yang menghijabkan ialah diri kamu. Allah tidak terhijab. Maka jangan sibukkan mencari dunia. Bahkan carilah dunia kadar umur yang baki bagi kamu. Kita pun tak tahu kadar umur baki berapa hari. Yang kedua, u'bud rabbaka biqadri hawaijika ilaih. Beribadatlah kamu kepada Tuhan kamu sekadar hajat kamu kepadanya. Apa hajat kita? Minta Allah ampunkan dosa. Kerana ibadat untuk mendapat keampunan. Apa hajat kita? Minta Allah sihatkan badan. Kena beribadat kadar yang kita minta.
Apa yang kita minta? Supaya Allah rahmati kita, supaya Allah rahmatikan ibu bapa kita, supaya Allah rahmatikan ahli keluarga kita. Kalau begitu Jeffrey, mana ibadat sajalah, sebab banyak hajat kita ke Allah. Maka beribadatlah kamu kadar hajat kamu kepada Allah. Banyak tak hajat? Ya banyak. Banyakkan ibadat. Itu tanda orang makrifah. Yang ketiga, sebagai huraian kata-kata hikmah yang kita bacakan tadi. Yang ketiga, Luqmanul Hakim radhiyallahu an berkata, ada yang mengatakan Luqmanul Hakim ni ialah nabi tetapi dia bukan rasul. Ada yang mengatakan dia rajul yang saleh. Yang ketiga, i'mal li akhiratika biqadri ma turidul muqam biha. Beramallah kamu untuk akhirat kadar mana kamu mau berdiri di akhirat besok. Rasa-rasa berdiri berapa lama? Kalau nak berdiri lama, kurangkan ibadat kamu. Lama terseksa di akhirat nanti, terutama daripada mahsyar. Tapi kalau kamu beribadat banyak-banyak sekali, supaya dipermudahkan oleh Allah besok di akhirat. Ini orang yang tidak terhijab tadi, terpandang kepada Allah. Ini kata hikmah yang cukup bagus. Dan yang keempat, liyakun syughluka fi fakkaki raqabatika minan nar ma lam tazhar lakan najatu minha. Hendaklah kamu menyibukkan diri kamu pada merungkaikan fakkah ni makna merungkaikan belenggu tengkuk kamu ini daripada api neraka. Mana bebaskan belenggu api neraka daripada kamu. Sibukkan beramal untuk merungkaikan ataupun untuk menanggalkan belenggu api neraka daripada kamu. Selagi mana tidak zahir lagi kamu boleh berjaya di akhirat. Semua di antara kita ni tak tahu kita berjaya ataupun tidak. Maka bersungguh-sungguhlah untuk menyelamatkan diri daripada kekangan api neraka. Yang kelima, liyakun jur'atuka 'alal ma'asi biqadri sabrika 'ala azabillah. Hendaklah keberanian kamu melakukan dosa itu sekadar mana kamu boleh sabar dengan azab Allah. Siapa boleh sabar sekarang ni? Kalau buat maksiat, ya Allah buatlah. Tapi maksiat yang kamu buat tu boleh tak kamu sabar dengan siksa Allah? Kalau kamu tak boleh sabar dengan siksa Allah, jangan buat maksiat. Jangan buat maksiat. Kalau kamu boleh sabar azab Allah, ya Allah teruskan. Tak ada orang akan sabar dengan azab Allah. Kena api sikit pun kita rasa sakit, apatah lagi api neraka. Yang keenam, sebagai penutup, idza aradta an ta'siyallah fatlub makanan la yaraka fihi Allahu wa malaikatuhu. Sekiranya kamu nak melakukan maksiat kepada Allah, carilah satu tempat yang Allah tak nampak dan para malaikat juga tak nampak. Nampak ni dia makrifah. Ini dia makrifah. Hasil daripada yang kita fahami kata-kata hikmah 41, bahawa Allah tidak terhijab. Yang menghijabkan ialah dosa kamu. Kalau kamu rasa nak buat dosa, buatlah dosa satu tempat yang Allah tak nampak dan juga malaikat tak nampak kamu. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada pagi ini mendapatkan manfaatnya di atas pembacaan kitab ini, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala Allah golongkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya, dan dipermudahkan kita semua dan ahli keluarga kita mengucap kalimah la ilaha illallah di akhir hayat kita nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika wa nabiyyika sayyidina Muhammad alaihi afdalus salati wat taslim fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram. Allahumma la tumitna hatta nara babas salam wa nusalli khalfal maqami Ibrahim alaihi salam
ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini mendapat rahmah, wa iftiraqana bil maghfirah, perpisahan kami ini mendapatkan keampunan daripadamu ya Allah. Allahumma ja'al ijtima'ana bir rahmah wa iftiraqana bil maghfirah wa khatimatana bis sa'adah, dan akhir hayat kami mendapatkan kebahagiaan daripadamu ya Allah. Wa khatimatana bis sa'adah wa alhimna ar-rusyda wal hikmah, dan berikanlah kepada kami petunjuk dan juga hikmah. Allahumma ja'al ijtima'ana bir rahmah wa iftiraqana bil maghfirah wa khatimatana bis sa'adah wa alhimna ar-rusyda wal hikmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.